Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini masuk hadis yang ke-57, masih lagi dalam bab al-mas'u alal khuffain, sapuh di atas dua khuf. Hadis 57, muka surah 62, halaman 62 lah. Okey, hadis 57. Haddatsana Hannad, haddatsana Abul Ahwas an Asim ibni Abi An-Najud an Zirr ibni Hubaysh an Safwan ibni Asal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla tanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akhrajahu at-Tirmizi. Maksud hadis, telah berbicara kepada kami oleh Hannad, telah berbicara kepada kami oleh Al-Ahwas daripada Asim ibn Abi Najud, daripada Zir ibn Hubaysh, daripada Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika kami sedang bermusafir untuk tidak meninggalkan khuf selama 3 hari 3 malam, kecuali bukan kerana berjunub tetapi kerana buang air besar, kencing dan tidur. Dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Jadi hadis sebelum ni kita belajar apabila kita pakai khuf, kita tak payah basuh kaki. Ambil air semaya untuk anggota lain. Siapa tempat basuh kaki, tak payah basuh kaki, hanya sapuh di atas khuf itu, atas kasut tu. Baik, jadi hadis ni cuba membincangkan dengan lebih detail lagi, iaitu untuk mengetahui tempoh masa. Sekali imbas bila kita tengok kepada hadis ni, dia benar setakat 3 hari. Rupa-rupanya sapuh di atas khuf itu bukan boleh selama-lamanya, maksimal 3 hari, kena pecah juga. Kalau dalam musafir. Di akhir ni kalau dia akan pergi lagi lagu mana stalking dia bincang kan. Dia bincang pula kalau ada balut luka, seming di hospital, belak ke apa kan. Ni termasuk ia dikiyahkan oleh ulama. Kita nak tahu bila aksiden kan buat lagu mana, ambil semaya, kaki tergatal atas hospital. Duduk di hospital kaki tergatal, betul tak? Buat lagu mana. Jadi hadis ini adalah hadis hasan. Sebab apa? Di sini ada perawi nombor 3 Asim ibn Abi Najud ni, ialah saduknya itu ada kesamaran sikit. Sebagaimana kita tahu hadis hasan ni dia rendah sikit pada hadis sahih. Pada hadis sahih, tapi dia masih boleh digunakan untuk dijadikan dalil. Boleh lagi dia. Dari segi kosakatanya ya'muruna, maknanya menyuruh kami, yang bermaksud mengharuskan atau membolehkan. Dalam hadis tadi dia sebut Nabi menyuruh, makna benda tu boleh. Kemudian safaran. Safaran ni makna kata jamak bagi safir, yang bermaksud orang yang bermusafir. Illa min janabah, melainkan dengan sebab berjunub. Bermaksud kami diperintahkan menanggalkan khuf dengan sebab berjunub sekalipun tempohnya belum habis. Ni lagi. Selain pada 3 hari, walaupun dalam masa 3 hari itu kita boleh tak ambil air semaya. Kalau habis air semaya itu, tanggal air semaya kerana tidur, kerana buang air kecil dah. Tapi kalau berjunub, kok mana kena pecah juga. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, tetapi dengan sebab membuang air besar. Habis semaya itu kena buang air besar, kencing dan tidur.
iaitu kami tidak perlu menanggalkan khauf disebabkan hadas kecil ini melainkan setelah habis tempoh yang ditetapkan. Perbincangan hadis ini menjelaskan tentang tempoh keharusan menyapu khuf ketika berwudu bagi orang yang bermusafir, iaitu selama 3 hari dan 3 malam maksimal. Apabila tamat tempoh tersebut, maka dia wajib menanggalkan khufnya dan membasuh kedua-dua kakinya seperti biasa pada setiap kali hendak berwudu. Supaya rasa yang tak ada juga 3 hari. Dia buat lagu tu lah. Tempoh ya. Dia ambil tu. Tak boleh nak pakai dah. Nak pakai pula tak boleh buat. Dia bunyi untuk kemudahan tu. Sekat 3 hari saja dia benar. Kacuk. Boleh kata 3 hari buat kalau dia musafir pula lah. Musafir pula tu cerita lain pula. Pergi ke tempat lain. Supaya kita jamak kosa kan bila kita duduk sudah bermustautin situ kan. Sekat 3 hari lah tadi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis ini tentang faktor keharusan menyapu di atas khuf untuk tempoh 3 hari dan 3 malam hanya disebabkan oleh hadas kecil sahaja. Ini bermakna sekiranya seseorang itu berhadas besar seperti berjunub, maka dia wajib menanggalkan kedua-dua khufnya serta membasuh kedua-dua kakinya. Berikut merupakan pendapat tentang tempoh maksimum yang diharuskan untuk menyapu khuf ketika bermusafir. Jadi ulama khilaf pula. Dia kata 3 hari 3 malam ni start mana. At-Tirmizi berkata kebanyakan ahli ilmu menetapkan tentang kadar waktu yang diharuskan untuk menyapu khuf. Maka bagi Imam Malik ia tidak menetapkan tempoh tertentu. Pelik dah. Hadis tak ada hadis hasan kan? Mungkin Imam Malik dia kata tak ada tempoh. An-Nasai pula berkata harus menyapu khuf pada orang yang bermukim sebanyak 5 waktu solat fardu sahaja. Sedangkan bagi orang yang bermusafir sebanyak 15 waktu solat fardu. Maknanya orang yang tidak musafir boleh juga. Sehari dia boleh. Okey. Asy-Syafi'i menyatakan apabila telah melebihi tempoh tersebut iaitu 3 hari 3 malam, maka hendaklah ditanggalkan khuf dan dibasuh kaki apabila hendak berwudu. Ulama juga berbeza pendapat tentang cara kiraan tempoh tersebut. Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat ia dikira bermula apabila seseorang itu berhadas selepas berwudu. Dikira situ. Lepas dia berwudu biasa pakai kasut, siapa kau tanya dia habis tu nak ambil air semaya semula, situ start dia. Ambil air semaya yang tidak melibatkan buka khuf, di situ dia start. Hal ini bermakna jika ia berhadas selepas solat subuh, maka ia diharuskan menyapu ke atas khuf sehingga subuh pada hari yang keempat. 3 hari lah ni, jumpa subuh dengan subuh. Imam Ahmad menghitungnya bermula selepas menyapu kedua-dua khuf. Khuf tersebut juga tidak boleh ditanggalkan sebelah sahaja dan dikekalkan sebelahnya lagi. Maknanya kata buka sebelah, batas sebelah. Bila batas sebelah, hak ni boleh sapu, hak ni basuh. Tak, dikira sekaligus. Sebaliknya apabila ditanggalkannya maka harus ditanggal kedua-duanya sekalipun belum berhadas. Dia di antara sebab yang menyebabkan batalnya pakai khuf ni kita pergi cabut. Cabut batal dah. Okey. Tapi kalau cabut sebelah dikira cabut dua belah. Jadi istifadah ni maknanya pengajaran hadis nombor 1, tempoh keharusan menyapu khuf bagi orang yang bermusafir adalah selama 3 hari dan 3 malam. Menyapu khuf harus dilakukan semasa berwuduk sahaja dan tidak boleh mandi wajib. Lama mandi wajib pun mandi kaki tak basuh. Semaya ya dah, jangan tukar. Mandi wajib kena basuh semua. Khuf tidak boleh disapu ketika berjunub, sebaliknya wajib menanggal kedua-duanya. Kes berjunub tak boleh. Diharuskan menyapu pada khuf yang rosak dengan kadar kerosakannya adalah kecil. Kalau rosak sikit tak apa. Habis itulah hadis 58.
Kalau dan kita nak habis ni biar masuk tajuk lain tajuk perkara yang membatalkan wudu. Tengoklah kalau dan wa haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim al-Hanzali akhbarana Abdul Razzaq akhbarana As-Sawri an Amr bin Ibn Qais al-Mulai an al-Hakam ibn Utaybah an al-Qasim ibn Mukhaymirah an Shuraih ibn Hani an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu faqala ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyam wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqimi yakni fil mashi 'alal khuffaini akhrajahu Muslim. Telah berbicara kepada kami oleh Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali, telah mengkhabarkan kepada kami oleh Abdul Razzaq, telah mengkhabarkan kepada kami oleh As-Sawri daripada Amr ibn Qais al-Malai daripada Al-Hakam ibn Utaybah daripada Al-Qasim ibn Mukhaymirah daripada Shuraih ibn Hani daripada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan 3 hari 3 malam untuk orang yang bermusafir dan sehari semalam untuk orang yang bermukim. Lagi jelas lagi dah. 3 hari tu untuk orang musafir. 1 hari untuk orang bermukim, iaitu ia berkaitan dengan menyapu kedua-dua khuf. Ini adalah hadis sahih riwayat Muslim yang sanadnya tidak menimbulkan masalah. Kosakata yang ada dalam hadis tadi ja'ala, maknanya ja'ala menjadikan, iaitu menentukan atau menetapkan tempohnya. Penetapan ini dianggap sebagai penetapan syariat kerana penetapan ini datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salasata ayyam, maknanya 3 hari dan kelima ayyam adalah kata jamak kepada yaum. Kalau singular dia bahasa Arab yaum tu 1 hari, ayyam hari-hari. Jadi 3 hari yang bererti hari dan hari bermula dari hari pula bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini beza kita dengan kiraan tahun Masihi kan. Sebab tahun Masihi ni dia panggil Syamsiyah. Kita ni Qamariyah. Hari ni dia bermula dia berbeza dalam posisi ni. Bermula daripada terbit fajar hingga matahari terbenam. Kalau sepatutnya bulan Qamariyah ni dia bermula daripada matahari terbenam sampai kepada terbit fajar, dia berbalik ni. Walayaliyahunna, sebab gini dia nak ambil hari siang. Makna siang ni kan. Ya saya maksud tadi gini, kalau nak kira hari bagi kiraan bulan Islam ni, kita kata hari ni hari Sabtu kan. Bila sampai maghrib sekarang, lepas maghrib tu hari Ahad dah. Sebab tu orang kita dulu semalam tu kan, dia panggil malam Sabtu kita. Sebab kira Sabtu dah semalam tu dah. Itulah budaya Melayunya. Tapi kalau kiraan sekolah kita ni, malam sekarang dia panggil hari Sabtu pukul 10 malam. Tidak kita? Kita sebenarnya lepas maghrib tu hari Ahad dah kita. Tapi di sini bila disebut nahar dengan layan, maknanya malam, iaitu 3 hari 3 malam. Layali itu adalah kata jamak bagi lelah. Dan malam itu bermula bila? Terbenam matahari sampai ke terbit fajar. Campur malam dengan siang itu jadi 1 hari. Cuma berbezanya bila bulan Qamariyah dengan Syamsiyahnya macam tadilah. Lil musafiri, bagi orang yang musafir, dan musafir ada syaratnya. Seperti perjalanan yang mencapai jarak 2 marhalah dan niat musafir kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Okey. Lil muqim, bagi orang yang bermukim, iaitu bagi mereka yang menetap di suatu tempat lawan kepada musafir. Jadi kalau tiba musim sejuk tu, kita boleh nak amal ni boleh lah. Baik. Huraian dia lah. Hadis ini menjelaskan tentang tempoh yang diharuskan untuk menyapu khuf ketika berwudu.
Hadis ini menjadi pelengkap kepada hadis 57 sebelum ini. Hadis 57 hanya menetapkan tempoh menyapu khuf bagi seorang yang bermusafir, iaitu 3 hari 3 malam. Hadis ini menetapkan tempoh menyapu khuf bagi orang yang bermukim, iaitu sehari semalam. Sementara bagi orang yang bermusafir 3 hari 3 malam. Sementara perkiraan tempoh bermula dan berakhir keharusan menyapu di atas khuf adalah sama sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini. Menurut pendapat yang tepat, ia bermula selepas waktu sapuan pertama setelah berhadas hingga ke waktu yang sama pada hari berikutnya. Baru dikira sehari. Bagi orang yang bermusafir bermula dari selepas waktu sapuan pertama selepas berhadas sehingga waktu yang sama pada hari keempat selepasnya. Penetapan tempoh yang berbeza ini adalah satu realiti dalam mengambil kira situasi dan kondisi. Bapa yang musafir beri 3 hari, orang bermukim beri sehari. Kita pun boleh jawab. Sebab orang musafir itu dia banyak masyakkah. Tempoh kelonggaran yang diberikan kepada seorang musafir dan bermukim adalah berbeza. Tajuk ni macam saya sebut di awal dululah. Kita nak ambil ilmu lah. Dari segi praktikal tak ada siapa nak buat ni, tamu-tamu tempat kita. Tak siapa lah sejuk, siapa tak boleh cabut kasut kita. Baru ni sejuk, tempat kita baru 20 darjah baru ni dah. Oh, tu je. Tidak siapa kau turun salji dah. Hal ini disebabkan seseorang yang bermusafir menghadapi kesukaran dan kesulitan yang lebih berbanding dengan orang bermukim. Sebab tu orang bermukim hanya bagi sehari, orang musafir bagi 3 hari. Itulah rasionalnya. Istifadah. Dah habis sungguh Haru-haru tak ada pukul sebelah habis ni. Saya tak boleh masuk dah tajuk baru tu. Pasal otak kita duduk situ dah. Diharuskan bagi orang yang bermukim menyapu di atas khuf ketika berwudu. Tempoh untuk menyapu khuf bagi orang yang bermukim adalah sehari semalam. Tempoh untuk menyapu khuf bagi orang yang musafir adalah 3 hari 3 malam. Hadis 59. Ini panjang sikit perbincangan. Haddatsana Yahya ibn Sa'id an Thawr an Rashid ibn Sa'an an Sauban radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum an yamsahu 'ala al-'asaib ya'ni al-ama'im was tasakhin ya'ni al-khifaf rawahu Ahmad. Telah berbicara kepada kami oleh Yahya ibn Sa'id daripada Thur, daripada Rashid ibn Sa'ad, daripada Sauban radhiyallahu anhu berkata, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan tentera lalu baginda memerintahkan mereka agar menyapu asaib iaitu serbang dan tasakhin iaitu khuf. Okey, ini hadis daripada Ahmad yang dikatakan sahih. Kosa kata dia ialah sariyah. Apa makna sariyah? Sekumpulan tentera yang berjumlah antara 300 hingga 500 orang, dia panggil sariyah. Ghazwah, ini banyak perkataan kan, ghazwah sariyah. Tapi dari segi pengertian yang berbeza. Bagi pasukan berkuda jumlahnya ialah sekitar 400. Istilah ini digunakan bagi pasukan tentera yang tidak disertai oleh Rasulullah. Baik. Kalau pasukan tentera yang Nabi atas orang lain pergi perang, Nabi duduk di Madinah, dia panggil sariyah. Sedangkan pasukan perang atau peperangan yang disertai oleh Nabi, oleh Rasulullah, dinama ghazwah. Sebab tu perang Badar dia panggil ghazwatu Badar, ghazwatu Uhud, pasal Nabi ada sekali. Bila Nabi atas saja, lebih-lebih lagi bila Nabi sudah mati, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, dia tak panggil ghazwah, dia panggil sariyah. Tapi dua-dua makna peperangan. Itu istilah dah. Ya, sariyah dengan ghazwah. Nama buah anak nama sariyah, kau ada perang dengan tok lelaki dah. Ke mana? Anak buah nama sariyah. Mana apa sariyah? Perang. Sudah. Lepas nikah tu lawan tokeh. Asaib kata jamak bagi asabah yang bermaksud serban yang membalut atau melilit ni. Kita bicara serban tu. Serban pun tak payah buang siapa atas serban. Nampak dia?
Dia tak aci sebah sebar macam Saudi tu, sebah pula. Asal dia apa kemah tak jatuh. At-tasakhin ialah taskhan yang bermaksud alas kaki. Kali tu kaki atau khuf. Stocking pun boleh yang dibicarakan. Cuma tidak stocking kita. Stocking yang tebal yang ada kedak tak tahu setara mana tu. Yang orang Arab pakai. Hadis ini mengandungi keterangan tentang hukum menyapu di atas serban selain menyapu di atas khuf. Hukum tentang keharusan menyapu di atas khuf dan tempohnya sama ada ketika bermusafir atau bermukim telah diperincikan sebelum ini. Kita bicara dah tu dah. Kita nak tengok serban ni. Hadis ini menunjukkan bahawa harus menyapu di atas serban ketika berwudu sebagaimana harus menyapu di atas khuf. Jadi kepala tak payah. Sapu atas serban. Tujuan tak si cabut serban. Hukum ini juga meliputi bagi orang yang bermusafir dan bermukim. Cara menyapu serban adalah dengan membasahkan tangan dengan air, kemudian disapu atas serban tanpa perlu menanggalkan serban. Kita tak tegah nak buat lah. Masa kita masih muka kan, bagi kita pakai serban lah. Dia tak muka, dia masuk muka serban tu. Jolok-jolok sikit hati tu. Akak sikit. Okey. Ulama menjelaskan bahawa arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para tentera supaya menyapu di atas khuf dan serban adalah kerana pada kebiasaannya mereka membawa barang yang sedikit dan terhad ketika peperangan dan musafir, dan ini sudah tentu akan menyulitkan mereka untuk menyaling atau menukarkannya. Kerana masyakkah sebenarnya ni. Semua benda kita bincang ni adalah kerana masyakkah. Kerana hukum syaraknya pegang kepada kaedah yang kita jumpa dah lepas-lepas ada al-masyaqqah tajlibut taisir. Bila ada kepayahan kita ambil jalan mudah. Ni ada depan ni, kita akan bincang balik. Justru kelonggaran dan rukhsah diberikan kepada mereka untuk menyapu di atas khuf dan juga serban. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahawa tidak disyaratkan serban dan khuf tersebut tidak mempunyai sebarang koyak atau rosak. Dia banyak ulama mazhab Syafi'i ini kalau soyak sikit tak boleh selalu. Ini kerana amat sukar bagi para sahabat mengelak daripada memakai serban dan khuf yang tidak rosak atau koyak, terutama semasa peperangan dan musafir. Sebab itulah pendapat yang lebih tepat ialah tak apa soyak. Jadi kalau mazhab Syafi'i kita soyak sikit tak boleh dah. Kasut koyak sikit tak boleh dah. Berdasarkan fakta inilah terdapat beberapa pandangan ulama tentang keharusan menyapu serban atau khuf sekalipun mempunyai kesan koyak, dengan syarat kesan koyak yang tidak melampau sehingga boleh menampakkan sebahagian besar anggota yang wajib disapu. Namun Imam Syafi'i dan Ahmad melarang menyapu khuf yang koyak atau berlubang walaupun kecil atau sedikit. Tengok. Imam Syafi'i tak bunyi dengan Imam Ahmad. Mereka berpendapat jika kesan koyak menampakkan bahagian yang wajib dibasuh, maka bahagian tersebut wajib dibasuh, sebaliknya bahagian yang tertutup harus disapu. Dia tak bunyi. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat menyapu khuf yang berlubang atau rosak diharuskan sekiranya kerosakan atau lubang yang terdapat pada khuf tidak melebihi 3 batang anak jari. Nah ni. Ulama hadis berpendapat, di pendapat Abu Hanifah ni lebih tepat. Imam Malik pula berpendapat keharusan menyapu khuf yang rosak bergantung kepada sejauh mana kadar kerosakan itu. Jika kadar kerosakannya terlalu besar dan parah, maka wajib menanggalkannya dan wajib membasuh kaki. Tak boleh pakai dah lah sapu ni. Begitulah sebaliknya, dan kadar kerosakan khuf ditentukan oleh uruf setempat, kebiasaan setempat. Kalau panggil koyak tak boleh pakai dah ni, tak boleh lah. Itu duduknya Imam Malik. Dan Ibn Taymiyah ni pula berpendapat diharuskan menyapu khuf yang rosak atau berlubang selagi mana masih dinamakan khuf. Mudah lagi dia ni. Asalkan orang panggil kasut, orang tak panggil apa, orang tak panggil kasut buruk dok. Orang panggil kalau cari setara mana-mana, Ibn Taymiyah kata boleh.
Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahawa panglima perang atau ketua pasukan perang dan seumpamanya hendaklah sentiasa memberikan peringatan kepada angkatan tenteranya tentang perkara yang berkaitan dengan hukum syarak agar mereka dapat melaksanakan tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala di mana sahaja mereka berada, termasuk di medan perang. Tadilah. Ni kita nak tengok ni atas stocking lah. Hukum menyapu di atas stocking atas seumpamanya semasa berwudu. Boleh kau duk stocking ni ganti kepada khuf. Walaupun nas hadis hanya menyebut secara khusus keharusan menyapu di atas khuf, namun terdapat beberapa pandangan ulama cuba mengkiaskan. Ini orang panggil hukum qiyas ni. Pasal bagai law ni, stocking law ni yang seumpamanya stocking orang tino pakai. Tu boleh ke tak? Kita tengok Imam Ahmad berpendapat harus menyapu di atas stocking yang mempunyai persamaan dengan khuf tetapi tidak dibuat daripada kulit. Walaupun terbuat daripada kulit pun Imam Ahmad kata boleh. Namun tengok ni, jika stocking terlalu nipis seperti yang dipakai pada hari ini, ia tidak diharuskan. Jadi jawab tak boleh lah stocking kita nipis, stocking orang tin. Dengan kata lain, stocking tersebut hendaklah mempunyai ciri-ciri seperti khuf. Ni kalau nak pakai juga menutupi seluruh kaki. Tak apalah, tu boleh buat dah. Tebal dan boleh berjalan dengannya. Maknanya kalau nak jalan atas tanah pun boleh. Hanya tak boleh stocking tu nipis. Boleh ganti kasut. Stocking tu boleh ganti kasut. Cuma dia tak pakai, dia masuk tu tak siwi cemah. Tu soal lain. Macam kita jumpa orang-orang Arab kan di masjid Mekah Madinah tu, stocking dia dengan kulit. Bolehlah stocking dia tu, sebab stocking dia tu layak, maknanya menasabah untuk jadi alas kaki. Jika stocking memenuhi ciri-ciri tersebut, maka tiada halangan untuk menyapunya, dan ia merupakan pendapat jumhur ulama termasuk Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kita pun kena cari stocking tebal sungguh ni. Baik, habis itu. Hukum menyapu di atas belak. Ni Cikgu Lee tanya tadi ni. Belak. Orang luka, sakit. Dan seumpamanya ketika berwudu. Ni kena tengok ni masa kita sakit, aksiden, luka ke apa dah. Menyapu di atas balutan termasuk menyapu di atas balutan anggota badan yang cedera seperti patah atau luka sama ada di kepala, kaki, tangan dan muka yang dikira sebagai anggota wudu. Kalau kena poho tak nak terlibat dah. Kena kaki tepak kita basuh, muka, tangan, atas kepala kena balut seperti kepala. Ni buat lagu mana? Balutan tersebut kadang-kadang dalam bentuk belat atau simin yang dalam bahasa Arab dinamakan al-jabirah. Dalam kitab Fiqh Sunnah dia ada satu tajuk ni, al-mashu alal jabirah, sapu di atas balut. Ni siapa dia orang-orang sakit duduk di hospital ni, siapa kena tayamum mana, bila nak lebat tayamum kita akan bincang. Dia kata tidak betul tu, ambil air supaya sekerak, tayamum sekerak. Dia kata dua ibadat berbeza, tak boleh nak cantum dalam satu masa. Tayamum, wudu. Kan ada kawan kita dia kata ambil air semayang, lepas tu tayamum ganti tempat tu. Itu pendapat yang tidak tepat. Dalam tajuk ni hanya sapu. Baik. Menurut jumhur ulama termasuk Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ni 4 ulama ni. Hukum menyapu di atas balutan adalah harus. Tu saya kata, mari mana pula kitab-kitab Jawi kita ni kena cantumkan ambil wudu, lepas tu tayamum. Tidak gitu lagi. Sedangkan Imam Syafi'i diharuskan boleh sapu. Tak payah tayamum. Sebab tu dia kata tidak boleh dua bentuk ibadat dalam satu masa. Supaya dia kata semaya penuh pun semaya, semaya kosa pun semaya, mana boleh. Kosa semaya jamuk lah. Semaya jamuk kata atas kali semaya. Demo semaya jamuk kau semaya biasa. Semaya biasa pun ya, semaya jamuk pun ya. Tak boleh dia kata. Jadi kalau tayamum
Ambil wudu. Lepas tu dah tak boleh sapuh, tak boleh basuh tempat tu. Itulah dia kata kena sapuh ya. Sapuh di atas. Erti kalau kita lupa ada balutan di tempat kena wudu, kita tak boleh tayung, memang tak ada pun. Memang kaedah ulama tak ada air ya. Ataupun tidak boleh kena air. Tak boleh kena langsung. Jadi katalah kita balut, doktor kata tak boleh. Saya kena mula kena sini. Dia tak siwi cabut. Tak siwi kena air. Jadi kita ambil tempat lain. Lepas kita basuh tangan selalu lah. Kita basuh tangan, tinggal tempat tu sudah tu tinggal ni, ambil air sapuh luar. Lepas tu sambunglah dengan basuh kepala kaki pula. Berapa nak spray ya? Lagi parut spray bahayanya, masuk celah-celah. Sapu datang. Itu wajib kata. Dia tidak seperti kita bicara depan. Wajib kata walaupun sekali. Jangan basuh main-main, basuh semua balut terkena. Anggota wudu tu lah. Mereka juga berpendapat bahawa menyapu balutan dengan air adalah wajib. Ia dikiaskan dengan menyapu khuf kerana kedua-dua dilakukan kerana masyakkah dan darurah. Dia bincang gini. Kalaulah kerana sejuk, udara sejuk, khuf tu memadai dengan sapu. Takkan hok balut luka kita lebih berat lagi dari segi kepayahan kita. Tiba-tiba tak boleh nak sapu. Tengok. Dalil dia. Lagi dia berhajat kepada sapu. Orang tak si cabut kasut nak sapu atas khuf tu kerana sejuk je. Hok ni doktor kata tak boleh cabut dah ni. Tak boleh kena air ni. Dia ada satu masalah sini. Khuf tu. Kita nak pakai je, kita kena ada semaya dulu. Ya. Dia baru pakai, baru kita sapu. Manakala balutan ni kita sedia contohnya. Itulah perbezaan nanti. Dia dalam senarai kita tengok perbezaan dia ada ni. Dia tak serupa dia tu dia. Baik, kita pergi sini dulu. Kalau khuf tu dari segi dia masyakkah dia tu, tak boleh kena air takut sejuk. Hak ni pula tak boleh kena air kerana luka, lagi berat. Sepatut dia lah lebih kita kena pelihara lagi, kena bagi kemudahan ke dia dah. Okey. Malah menyapu air di atas tempat yang luka lebih besar darurahnya. Keperluannya lebih besar. Ni nak bincang ni. Perbezaan antara khuf dengan balutan ni beza dah. Terdapat beberapa perbezaan antara hukum menyapu khuf dan balutan. Antaranya nombor 1. Khuf disyaratkan menutup seluruh anggota kaki yang wajib, sementara balutan tidak disyaratkan. Katakanlah kalau kau sepotong jari, balut sekat tu sudah, tapi tempat lain tu kena basuh lah. Okey. Yang kedua, menyapu balutan diharuskan sama ada ketika berhadas kecil maupun berhadas besar. Menyapu balutan diharuskan sama ada ketika berhadas kecil maupun berhadas besar. Tadi dalam khuf kalau orang berhadas besar, dia kena cabut khuf dia tu, kena ambil air semayang biasa. Tapi balutan nak cabut guna, tiba-tiba dia berhadas besar, balut lengit tak boleh buka lagi. Tak boleh kita nak kiyah dengan khuf tadi. Buka tak boleh lah. Kalau buka mudarat dah. Tak apa. Walaupun berhadas besar, mandi biasa, tempat tu sapu saja. Mana? Ada beza tu dah. Sementara menyapu khuf diharuskan ketika berhadas kecil saja. Bila hadas besar kena cabut. Balutan tadi tak kena cabut walaupun berhadas besar. Itu beza dah. Nombor 3, menyapu balutan tidak dibatasi dengan waktu tertentu berbanding dengan khuf yang terhad kepada waktu tertentu 3 hari saja. Balutan 2 bulan pun buat mana? Itu beza dia. Sikit lagi bila kita kerti ni, kita mudah nak royak kat orang-orang yang kadang-kadang payah nak cari tanah apa tu. Kena buat tayamu. Sebab apa? Dia luka. Kata tayamu apa ni? Anggota lain boleh basuh. Dia kata ambil semayang dah, sudah ambil semayang, buat tayamu nak ganti tempat tu. Apa tak ganti dengan sapu? Dia tak basuh lah tu. Lepas ambil semayang semua, lepas ambil semayang, kita tayamu lah. Apa? Ganti tempat luka. Okey. Nombor 4.
Menyapu balutan dilakukan pada seluruh bahagian yang dibalut, berbeza dengan khuf yang memadai dengan menyapu bahagian atas. Ni beza dah. Kalau belak tadi kaki lah dah. Kita kena ambil air, anggota buku lari tu kena basuh pakai tapak-tapak basuh belakang. Tidaklah jangan cucu tu mudarat pula, sapu dah. Asalkan basuh tangan lembab, sapu keluar. Kena sapu sempurna. Kalau khuf tadi sapu atas tu ya. Dia habis butir kaki kena basuh. Kena sapu, bukan basuh fast. Sapu di atas balutan. Khuf saja. Apa nombor 2 pula? Nombor 3. Nombor 5 patutnya. Balutan tidak disyaratkan memakainya dalam keadaan bersuci. Hak Ji tanya tadi. Dah kena accident. Lama doktor nak balut. Nanti nak ambil semaya dulu. Mana boleh kena air pun tak boleh darah hak tu. Tak apa. Tidak disyarat memakai dalam keadaan bersuci. Ini beza dah. Kenapa ada beza ni? Khuf tadi sebab dia tak ada apa satu. Tak tahu. Oh susah tu. Islam tidak sampai gitu. Bila kita sudah ada doktor paksa doktor balut habis kaki kita. Nak ambil semaya guna. Ambil seperti biasa. Siapa tempat basuh kaki cuma atas seming dia. Tak boleh doktor masuk accident tak dia tak dia ambil semaya. Masa doktor balut kaki ambo ni ambo tak ada semaya. Tak boleh buat. Sebab apa ambo ngaji dengan khuf kena lagu tu. Khuf lain. Balut terluka ni lain. Sebab tu ada tajuk. Sebab tu saya sebut al-masu 'alal jabirah. Ada satu tajuk ni. Dia ambil daripada tu lah. Ulama-ulama bincang. Sapu di atas balutan luka. Luka dan sebagainya lah. Asalkan balut tak boleh cabut dah. Khuf disyaratkan memakai dalam keadaan bersuci. Balutan tidak disyaratkan. Nampak tu dah? Kalau tak kena dia najis ada di tempat dia tak apa. Dia najis darah pun najis. Oh tak boleh buang. Hak tu dia darurah belakang dah tu. Najis ni kalau dalam balutan kita kan, kita menanggung najis tak apa. Dia tak siap tu bil luar. Dia kita kena pergi keadaan al-masyaqqah. Hukum kita ni al-masyaqqah tajlibut taisir. Kena hafal tajuk ni usul fiqh al-masyaqqah tajlibut taisir. Apabila kepayahan cari jalan mudah. Itu hukum fiqh. Dan hukum fiqh ni idza tadayyaq tawassa' selagi. Apabila sempit dia peluah. Tu kaedah hukum fiqh. Bila tak boleh, kau ni tak boleh kau ni dibuka sikit. Dia tidak buka banyak, dibuka sikit. Tak boleh lagu ni buka sikit. Sebab tu idza tadayyaq bila sempit tawassa'. Sebab tu saya kata seronok kalau boleh belajar apa ni usul fiqh dah. Semester depan dah. Cikgu Hasan dah ngaji usul fiqh dah. Apa dia? Tempat balik teh ke. Kalau kita tahu dengan bu plastik tak sudah basuh tak apa, kau tak basuh keluar air. Bu plastik mana? Dah bawa plastik, mana boleh cuci air? Air tak masuk dalam plastik. Dalam gam tu dia. Dalam balik teh. Tapi gini, kita nak balut ke plastik kena kekal. Kekalkan sebagai balut teh. Jangan bubuh tik kalau cuci air lepas tu pergi buang pula. Hanya buang. Tak boleh lagu tu tak jadi balut teh lagu tu. Kalau betul kita tak siap, kita royak macam seming tak boleh masuk dah. Kalau balut terluka ni, kita nak suruh kita tepek dengan cari tip yang tak masuk air. Tapi biar jadi balut teh benda tu. Biar orang panggil balut teh. Dah. Jangan pula balut semata, lepas cuci air, pergi cabut pula. Tak aci lagu tu. Macam masuk air. Dia tak. Masuk speaker kan, ada tanya kan. Masuk air, masuk dalam. Tu ke apa dia tu? Oh ya. Sapu atas plastar dia. Sapu di plastar dia. Kita sudah ambil semaya sapu atas dia. Tapi kita berasa mudah dah. Dia kena ingat pekoh kita ni dia tidak menyulitkan. Dia buka. Bila kita payah ni dia buka sikit. Dia tak ada benda tak boleh selesai.
Sebab itulah dia kata syariat Islam ni, ibadat semaya yang ambil wuduk ni, dia kata boleh diamalkan di negeri yang melimpah ruah air seperti kita ni, dan boleh diamalkan juga orang pada pasir tak ada air. Tu nak syariat Islam ni boleh buat belaka. Bukan kata kena ambil wuduk ni untuk kita sahaja boleh semaya, nak bersuci sebab kita banyak air. Orang pada pasir tempat tak ada air boleh buat juga, ada cara dia. Tayamum apa dah. Okey, faham tu tak? Jadi kita faham ada balutan di lagu tu dah. Betul. Opak jai. Kadang-kadang dia tak mahu. Dia ada jai ni. Tapi kita tak kena air. Kena tayamum. Tayam, kalau nak tayamum, kena tayamum semua, tak payah ambil wuduk lah. Tak payah ambil wuduk. Dia gain ni sebenarnya kita cuba tengok dia tidak suruh basuh ni, suruh sapuh. Bila sapuh tu bobol lembak tak apa, tak kena lembak sikit tak kena leh. Lepas tu kata kalau lebih baik kalau lagu tu kita balut, jahit dia kita balut, kita jadikan satu balutan. Bila tak siwi kena air kata jahit dah. Jari dia tak, kita balut dia kekas sehingga siap kita buka, maka dia tu jadi balutan. Jadi boleh siapa lah atas. Kalau lah baik, kalau lah sekiranya kita nak tayamum kerana tak boleh kena air, maka tayamum 100% lah, tak payah ambil wuduk lah. Okay. Akhir sekali intisari dia atau pengajaran, diharuskan menyapu kedua-dua khuf dan serban apabila mempunyai masyakkah seperti cuaca sejuk atau semasa peperangan. Diharuskan juga menyapu kedua-dua khuf dan serban ketika bermukim. Tidak terdapat batasan waktu dalam menyapu serban untuk berwuduk. Tengok, sebenarnya dia tak ada 3 hari dah. Kalau orang tu pakar tak cabut sama-sama. Menyapu serban yang rosak atau berlubang adalah diharuskan. Itulah saja, kita masuk minggu depan ni babun nawaqidil wudu.